Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu lagi cerita yang panjang dan cukup memberi pengajaran dan iktibar tentang kisah sepasang suami isteri yang mula-mula mereka kahwin, mereka menghadapi satu situasi yang sangat tidak diduga. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa berlengah lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini adalah salah satu cerita yang cukup special Abang dapat. Tak banyak cara Abang dapat dengan cara yang macam ni. Selalunya orang hantarkan kepada Abang melalui email ataupun panggilan telefon. Tapi kali ini, kakak dengan abang ni sanggup turun ke Melaka, jumpa abang semata-mata untuk menceritakan kisah pengalaman diorang yang berlaku pada tahun 1994 dekat Kuala Lumpur. Nama kakak ni adalah Nurul dan suami dia adalah Abang Kamil. Jadi dengan kata lain, ini pengalaman yang cukup berbeza. Kenapa abang dengan kakak ni sanggup nak turun dekat Melaka semata-mata nak jumpa dengan abang? Sebab mereka sebenarnya duduk luar negara. Jadi dekat luar negara dia suka dengarkan cerita abang sebab mungkin terasa dekat dengan budaya kita kan, sebab dia dah lama duduk luar negara. Tapi masa tu tak juga cakap Melayu bagus. Cakap bahasa Malaysia bagus, tak ada slang-slang. Okey, bukan apa abang saja je cakap slangannya tadi kan. Okey. Ceritanya bermula tahun 1994. Waktu tu diorang baru kahwin. Mula-mula sebelum diorang kahwin ni, Kak Nurul adalah seorang ibu tunggal. Dia ada 3 orang anak. Jadi dia membesarkan anak dia dengan penuh kepayahan lah, membesarkan anak dengan makan, dengan sekolah, dengan belanja segala macam kan. Waktu tu dia masih lagi bekerja dekat Malaysia. Jadi pada waktu tu dalam keadaan ekonomi yang agak struggle, agak gigih jugalah membesarkan anak. Akhirnya dia terserempak lah, terjumpa lah, Allah jodohkan lah, kenalkan dia dengan seorang lelaki yang sangat baik yang namanya Kamil. Jadi Nurul bila kenal dengan Kamil, dia pada awalnya dia anggap sebagai macam kawan biasa. Sebab dia tak terfikir kalau satu hari nanti Kamil akan masuk Minang, berkahwin dengan dia menjadi suami. Sebab dia tahu dia seorang ibu tunggal yang ada banyak tanggungan. Jadi tak banyak lelaki yang sanggup untuk memikul tanggungjawab. Lebih-lebih lagi Kamil pada waktu tu masih lagi bujang. Jadi bila dah berkawan lama-lama tu, tiba-tiba Kamil boleh cakap dia nak masuk Minang Nurul. Waktu tu Nurul macam ya tak ya, ya tak ya. Dia rasa macam itu satu benda yang gembira, pada masa yang sama satu benda yang agak membebankan. Sebab mungkin anak-anak tak suka. Jadi langkah pertama dia jumpakan Kamil dengan anak-anak. Oh, anak-anak ni semua gembira. Semua boleh terima Kamil sebagai ayah tiri diorang kalau satu hari nanti mereka berkahwin. Oh, tak ada masalah, anak-anak dia cakap. Masalah kedua adalah yang menjadikan Nurul risau, iaitu mak bapak Kamil. Kita ni, bukan nak cakap lah, tapi budaya kita kan, kalau misal kata anak bujang selalunya akan berkahwin dengan anak dara, dengan caranya macam tu kan. Kita punya pemikiran nak lagi pada tahun 1994. Kalau sekarang lagi moden sikit mungkin senang terima kan. Yang tahun 94 tu, waktu tu memang bukan kata susah, tapi agak jarang-jarang sebenarnya. Jadi itu jadi masalah kedua. Masalah pertama anak-anak dah selesai, masalah kedua pula. Tapi kami kata jangan risau, sebab mak bapak dia adalah seorang yang sangat bertimbang rasa. Diorang akan menghormati setiap kali pemilik keputusan Kamil. Kamil nak kahwin dengan siapa, dia menghormati asalkan orang tu sayang Kamil dan sanggup menjaga Kamil. Jadi bila dah ada kesepakatan macam tu di antara Nurul dan juga Kamil, satu hari Kamil cakaplah dengan Nurul, dia nak bawa Nurul pergi jumpa mak bapak Kamil. Waktu tu Nurul berdebar-debar juga. Dia memang tak nak sorokkan apa-apa. Kalau jumpa je mak Kamil,
Dia akan terus terang dia siapa. Ada anak yang dia kena bela 3 orang, anak dia dah boleh kata masih lagi sekolah rendah. Jadi pada hari yang ditetapkan, akhirnya Nurul datanglah ke rumah Kamil. Dia disambut dengan sangat baik dan ramah tamah oleh keluarga Kamil. Dan sebelum memulakan perbincangan ke apa-apa borak-borak, terus terang Nurul pergi salam tangan Mak Kamil, cium tangan Mak Kamil, dan dia cakap siapa dia yang sebenar. Waktu tu Mak Kamil punyalah tergelak. Dia pun tak sangka sebenarnya Nurul boleh bertindak sejauh tu. Dia kata dia boleh terima Nurul seadanya asalkan Nurul sanggup menjadi teman hidup kepada anaknya iaitu Kamil. Bila Nurul dengar macam tu, dia punya rasa besar rahmat tak boleh nak cakap lah. Rasa bersyukur sangat-sangat. Jadi sejak daripada tu, diorang pun selalulah datang dekat rumah mak bapak Kamil. Makan tengah hari, ya makan maghrib, makan malam lah kan, makan malam, beramah mesra. Sengaja memang Nurul datang ke rumah Kamil hanya untuk mendapatkan memancing hati mak ayah Kamil lah. Ialah sebab dia kata itulah salah satu cara dia untuk merapatkan hubungan. Tapi ada satu yang pelik. Setiap kali Nurul datang ke rumah Kamil, mesti ada seseorang yang duk menyongol-nongol kepala, menjengah-jengah daripada dalam rumah, iaitu jiran depan rumah dia. Orang panggil jiran depan rumah dia dengan panggilan Umi. Orangnya dah berumur jugalah. Anak-anak dah besar, banyak anak-anak perempuan. Tapi kesemua anak perempuan dia dah menikah. Okey. Setiap kali Nurul datang rumah Kamil, Umi akan menjengah-jengah, menengok-nengok, rasa macam dia kepoh sangatlah nak tengok Nurul ni. Mula-mula Nurul tak perasan, tapi bila dah lama-lama setiap kali datang Umi keluar, setiap kali datang jiran depan keluar, yang nama Umi tu kan keluar. Jadi lama-lama Nurul tanya dengan Kamil, siapa pula makcik yang dekat depan rumah tu? Jadi Kamil buka cerita, sebenarnya depan rumah tu kita orang panggil dia Umi, dan dia orang rapat dengan keluarga kita orang. Tapi dia kata setiap kali Umi datang ke rumah jumpa mak bapak Kamil, dia akan bawa satu hasrat, iaitu dia nak kahwinkan anak sulung dia dengan Kamil. Tapi masalahnya Kamil tak nak. Itu yang menjadi persoalan Nurul pun pelik juga. Kenapa awak tak nak kahwin dengan jiran depan aja? Jiran depan pun cantik orangnya, mak dia pun suka dengan awak. Kata Kamil ada 2 sebab kenapa dia tak akan kahwin dengan anak Umi sampai bila-bila. Yang pertama, keluarga tu memang suka kurafat-kurafat. Setakat sediakan beras ataupun pulut ataupun ayam tonggeng dekat depan rumah sambil nyala-nyala kemenyan, itu tak jadi masalah. Yang bertentangan dengan Islam lah kan, agama Islam. Islam tak boleh macam tu. Jadi ada kalanya mak dia akan baca mentera kuat-kuat depan rumah waktu maghrib, kadang-kadang waktu subuh. Lepas tu orang taman tu memang banyak kali terserempak dengan makhluk-makhluk pelik yang ada dekat depan rumah Umi. Bila orang taman tu mengadu dengan imam ke dengan orang-orang yang Jabatan Kebajikan Masyarakat, takkan Kebajikan Masyarakat pula, rela lah, rela mengadulah macam mana pun, Umi tetap juga menafikan. Kalau orang tu lebih-lebih, mulalah yang cari pasal, demam lah dia lepas tu. Kalau tak demam, sakitlah malaria ke apa. Dengan kata lain, orang tu dalam keadaan tak sihat. Dan jangan sebarang-sebarang marah si Umi ataupun anak dia. Memang keluarga tu, satu keluarga tu memang pandai menjampi-jampi segala macamnya. Itu sebab pertama kenapa Kamil takkan kahwin dengan anak Umi, anak sulung Umi. Lepas tu Nurul tanya, apakah sebab yang kedua? Sebab yang kedua ni yang paling kritikal. Nak tahu, dia kata. Nurul pun cakap, nak tahu. Kenapa tak lawa ke, dia kata. Tak, sebab anak sulung dia yang perempuan tu dah ada suami. Tengah Nurul. Habis kalau dah ada suami, kenapa dia nak kahwinkan dengan awak? Itulah yang saya tak faham, kata Kamil. Anak dia dah ada suami, lepas tu nak kahwinkan dengan saya. Dia sanggup, dia kata dia berjanji kalau Kamil nak berkahwin dengan anak dia, dia akan pujuk anak dia, putuskan, ceraikan dengan suami, kahwin dengan Kamil. Atas sebab apa? Kamil pun tak tahu. Cuma dia kata dia suka dengan keluarga Kamil. Dia kata dia punya auranya kuat.
Tenaga dalaman dia kuat, sebab itu dia nak kahwinkan anak dengan Kamil. Dia sanggup suruh anak dia bercerai dengan suami dia semata-mata nak kahwin dengan Kamil. Jadi bila dua alasan ni, barulah Nurul faham kenapa keluarga Kamil ataupun Kamil sendiri tak nak kahwin dengan anak Umi. Tak kisahlah anak Umi yang pertama ke anak Umi yang keberapa, tapi yang dituju-tujukan anak Umi yang pertama lah. Tak nak, Kamil kata. Apa pun alasan dia tak nak kahwin dengan anak sulung Umi. Dan pada satu hari, waktu tu waktu tu adalah hari pertunangan di antara Kamil dengan Nurul. Jadi pada pagi tu, keluarga Kamil keluar daripada rumah, bawalah dulang hantaran segala macam lah, nak bertunang. Dulang hantaran. Waktu tu Umi keluar daripada rumah. Umi bertanya, ni kenapa pula bawa hantaran, nak pergi gimana, dia kata. Jadi keluarga Kamil pun tak adalah selindung-selindung. Dia kata, ni nak pergi majlis pertunangan Kamil. Dia tanya, pertunangan Kamil dengan siapa? Dengan budak perempuan yang selalu datang, namanya Nurul. Dia kata, dengan budak tu. Dia kata, bukan budak tu janda. Dia kata, engkau pilih janda, lebih baik kau pilih anak aku. Dia kata. Keadaan waktu tu agak tegang tu, sebab Umi seolah-olah menghalang keluarga Kamil untuk pergi majlis pertunangan. Padahal majlis pertunangan tu tak ada kena-mengena dengan Umi, tapi Umi duk halang-halang. Jangan pergi. Perempuan tu memang bawa malapetaka. Perempuan tu memang jahat. Dia dah lah janda. Dia buruk-burukkan Umi. Panas hati Kamil. Bukan panas hati Kamil dia panas hati. Mak Kamil dengan bapak Kamil pun panas hati. Sampai mak dia cakap, Umi kata, tak kisahlah anak kami ni nak kahwin dengan siapa ke, dengan janda ke, dengan janda telajak ke, tak kisahlah, asalkan kami redha, kami gembira. Marah juga si Umi tu. Dia tak puas hati kenapa anak dia tak dipilih. Pelik kan? Abang pelik gila dengan orang macam ni. Jadi dah bergaduh-gaduh macam tu, last keluarga Kamil buat bodoh je, pergi je majlis pertunangan. Umi tu tadi mencarut-carut, macam-macam kata-kata homboran semua dia dah bagi, mengiringi majlis rombongan lelaki ke majlis pertunangan. Kata-kata dahsyat-dahsyat hemburan semua. Jadi bertunanglah akhirnya Kamil dengan Nurul. Tapi sejak daripada Kamil dengan Nurul bertunang, lagi teruk. Setiap kali Nurul datang rumah Kamil, setiap kali Datuk Umi keluar pada rumah, dimaki hamunnya keluarga Kamil. Tak faham. Memang tak faham langsung, kata Kamil dengan Nurul. Apalah dosa diorang? Diorang hanya bertunang untuk mengikat terus ke jenjang pelamin kan? Jadi kenapa diorang dimarah? Hanya kerana satu alasan, iaitu kenapa anak aku tak dipilih? Anak aku walaupun ada suami, aku sanggup ceraikan. Gitulah perangainya. Dan akhirnya setelah beberapa bulan bertunang, dah Kamil dengan Nurul pun berkahwin lah. Jadi perkahwinan tu dilakukan dalam dua tempat. Satu rumah Nurul, habis dekat rumah Nurul buat pula rumah Kamil. Jadi gembiralah suatu keluarga tu semua menerima Nurul dengan seadanya. Dengan anak-anak Nurul semua ambil gambar dekat atas pelamin. Tapi yang tak puas hati dekat majlis tu memang nampak sangat Umi tu. Dan setiap kali majlis, waktu tu bukan setiap kali, waktu majlis tu berjalan, Umi duduk dekat pintu pagar dia, berkumat Kamil, entah baca mentera, entah apa-apa, nak dijampi-jampinya keluarga Kamil. Okay. Pada malam tu, malam pertama kali Nurul tidur dekat rumah Kamil. Waktu tu kan dia orang baru kahwin. Jadi dia, orang baru kahwin kan, nak tidur dekat-dekat, nak bermesra-mesra suami isteri. Pada waktu tu Kamil cakap, dia baru nak peluk Nurul. Ialah orang baru kahwin kan. Tiba-tiba, pintu almari ada yang dalam bilik pengantin tu terbuka tiba-tiba. Memang dua-dua nampak, walaupun dalam keadaan yang gelap, tapi diorang nampak dan diorang dengar pintu almari perkahwinan diorang terbuka. Waktu tu ingatkan ada kucing yang keluar daripada almari. Jadi si Kamil ni pun buat tak tahulah, cakap dengan Nurul, jangan risaulah, mungkin ada angin ke apa nak nyedapkan hati bini. Jadi dia pun teruslah merapatkan badan dia dekat Nurul. Dan tiba-tiba tingkap rumah dia orang pecah. Macam seolah-olah dibaling daripada luar. Dah laki bini dia terkejut. Selepas tingkap pecah, masuk pula angin kuat. Memang macam cerita seram, dia kata. Angin kuat menderu masuk macam tu. Langsir terangkat-rangkat. Lepas tu
almari tu memang seolah-olah macam digegarkan tapi dalam keadaan yang sangat slow. Waktu tu laki bini dia dah ketakutan walaupun dalam keadaan gelap. Hanya ditemani dengan lampu yang ada di tepi jalan yang menembusi tingkap bilik pengantin diorang. Jadi waktu tu terus diorang buka lampu. Pastikan apa sebenarnya yang berlaku. Memang almari terbuka pintunya dan tingkap betul-betul pecah. Tingkap tu pula dibuat daripada kaca, tingkap daun pecah. Tapi cuba cari mana datangnya tingkap tu pecah. Memang tak tahu. Tak ada nampak punca seperti tingkap tu baling dengan batu. Waktu tu kedua-dua laki bini ni jadi takut. Kenapa pula tiba-tiba jadi macam ni? Jadi pada malam tu mereka tidur buka lampu. Esok paginya mak ayah si Kamil ni tanyalah, kenapa malam tadi bilik korang bising-bising macam ada dilanda gegoda lah macam tu. Bising sangat dia kata. Jadi pada waktu tu Kamil dengan Nurul tak naklah tiba-tiba cakap, aduh malam tadi ada hantu bah, tak naklah macam tu kan. Jadi dia kata tak ada apa-apa, mungkin malam tadi kita orang gitulah, malam meriah sangat lah kot malam tadi kata. Jadi itu yang ada bising sangat. Jadi tergelaklah bapak mentua dengan mak mentua Nurul, hi maklumlah orang baru kahwin. Sebenarnya orang tak tahu malam tadi huru-hara laki bini tu tidur dengan angin masuk, dengan bunyi almari yang dia punya pintu terbuka tertutup. Tapi walaupun sekali tapi cukup menyeramkan lah kan. Jadi masuk pula malam kedua. Malam kedua ni diorang doa sama-sama, semayang sama-sama. Moga-moga semua dipermudahkan, dijalankan, lancarkan semua oleh Allah Ta'ala. Jadi malam tu diorang pun tutup lampu macam biasa. Naklah tidur suami isteri. Baru Kamil nak peluk badan Nurul. Tiba-tiba diorang dengar sesuatu benda yang diorang tak pasti tu apa. Bunyi macam gempa bumi. Tapi tak ada pula katil bergoyang. Tapi bunyi tu makin kuat. Macam tu. Jadi waktu tu laki bini dia dah, kenapa pula ni bunyi apa. Jadi diorang pun turun daripada katil. Meloncat daripada katil. Diorang nyalakan lampu. Rupanya diorang nampak almari kahwin diorang bergerak dan bergerak daripada tempat dia. Menghala ke tingkap. Ya Allah, seram pula abang. Dia punya gegaran tu cukup kuat. Jadi menyebabkan tiba-tiba pintu bilik diorang diketuk. Dan bila pintu bilik diorang diketuk, dibuka pintu, rupanya mak ayah mentua, mak bapak Kamil lah ada dekat depan pintu. Dan juga adik Kamil ada depan pintu. Keselima-lima orang yang menyaksikan kejadian pada malam tu, semua nampak almari kahwin tu bergegar-gegar dan bergoyang-goyang dan menghala ke tingkap. Padahal pada waktu tu tak ada hujan, tak ada ribut. Tapi almari tu betul-betul menakutkan. Jadi ayah mertua ni pun peganglah almari tu. Nak tengok mungkin lantainya sengit ke apa ke. Ada benda tolak daripada tepi ke. Cuba nak cari puncanya. Dan bila dipastikan puncanya apa, baru nak cari puncanya, tiba-tiba almari tu diam. Tak bergerak. Jadi diorang pun ambil keputusan. Nurul dan juga Kamil ambil keputusan tidur dekat bilik, dekat ruang tamu pada malam tu. Dia orang tak berani nak tidur dalam bilik. Macam ada sesuatu yang mengganggu. Tapi pada waktu ni, bapak mertua kepada Nurul, mak bapak Kamil lah, anggap mungkinlah, kita pun tak nak syak dulu kan. Jadi mereka mungkin anggap gangguan daripada benda-benda liar. Yang bukan orang hantar, tapi benda-benda liar. Mungkin diorang rasa iri hati ke ataupun tak sedap hati ke tengok sepasang yang dikahwinkan, maksudnya menjalani sunah-sunah Nabi, mungkin diorang tak suka, makhluk alam sebelah tak suka. Itulah anggapan diorang pada awalnya. Dan pada malam yang ketiga mereka tidur di rumah Kamil, berlaku lagi satu kejadian yang pada waktu ni kejadiannya betul-betul menakutkan. Dan selepas kejadian ketiga ni menyebabkan Kamil mula rasa nampak benda yang bukan-bukan. Dia selalu berhalusinasi. Dia bukan berhalusinasi lah, sebenarnya dia diganggu dengan sesuatu. Cerita dia macam ni. Bila malam ketiga Nurul dengan Kamil tidur bilik yang sama, tapi diorang bercadang tak nak pegang-pegang, tak nak peluk-peluk. Takut nanti ada benda-benda berlaku. Dia cukuplah almari bergerak lah, tingkap pecah lah, pintu almari terbuka tertutup lah. Cukuplah gangguan macam tu. Jadi pada malam tu Nurul dan juga Kamil tidur, dan tengah-tengah dia orang adalah bantal peluk. Tengah-tengah Kamil tidur tu,
Entahlah, dia kata waktu tu dia tak pasti pukul berapa dan dia buka mata. Dia rasa macam rindu dengan bini dia, jadi dia pandanglah kanan. Bini aku tengah tidur. Alah, hai comelnya, bini aku tengah tidur. Itulah dalam kata-kata hati dia pada waktu tu, walaupun dalam gelap, masih lagi ada cahaya daripada tingkap lampu jalan. Lepas dia pandang belah kanan, dia tengok bini dia tengah senyum. Waktu dalam tidur kan, bukanlah senyum tapi manis bininya. Lepas tu dia pandang pula kiri. Punyalah dia terkejut, dekat kiri pun ada bini dia. Waktu tu dia kata daripada jari kaki sampai ke hujung kepala, satu badan dia sejuk. Dekat kanan dengan kiri dia ada orang yang sama, yang kedua-duanya isteri dia. Pada waktu tu dia betul-betul cuak. Dia tak berani nak pandang kanan atau kiri sebab dia tak tahu yang mana satu isterinya. Masa awal-awal tidur, memang betul isterinya di kedudukan kiri. Tapi sekarang ni, dekat kanan dia pun ada isteri dia. Jadi, yang mana yang betul? Dalam keadaan ketakutan pada waktu tu, dia harap kedua-dua isteri dia bangun. Dan pada waktu tu, dia berdoa pada Allah Ta'ala, bagilah dia petunjuk cara macam mana dia nak tentukan yang mana satu isteri dia. Tiba-tiba Allah bagi ilham. Dia cakap macam ni, sayang, mengucap. Itu je yang dia ingat, dia kata. Dan tiba-tiba yang sebelah kiri dia mengucap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dengan kata lain, dia tahu yang belah kiri dia adalah isteri dia. Tapi siapa pula yang belah kanan? Dia pandang muka belah kanan, bini dia tengah senyum pandang dia. Kalau abang nangis. Jadi pada waktu tu dia pandang bini dia yang belah kanan, bini dia tengah senyum. Lepas tu bini dia boleh cakap apa? Jangan risau bang, saya akan teman abang. Abang tidurlah, dia kata. Dengan menyeringai je tu, matanya besar buntang-buntang macam tu. Tak ke nak terkencing. Dia cuba bangun daripada katil, lari. Dengan hasrat je nak lari. Tapi tak boleh. Satu badan dia macam melekat dekat atas katil. Pada waktu tu dia pegang tangan isteri dia yang belah kiri ni, yang betul isteri dia. Dia boleh rasa tangan isteri dia, tangan Nurul, basah dengan peluh. Dia tahu bini dia pun dalam keadaan ketakutan. Diorang berdua cuba untuk bangun, tapi tak boleh. Jadi sepanjang malam sampailah ke subuh, diorang berdua ni mengaji, baca surah. Surah apa pun diorang baca, yang sebelah ni tetap juga pandang sengih, menyeringai macam tu dengan mata besar. Allahu Akbar. Dia tak tahu macam mana nak selesaikan kes ni. Dan bila azan subuh je, hilang yang belah kanan tu. Yang belah kiri adalah bini betul. Belah kanan tu hilang. Waktu tu baru dia orang boleh bangun. Waktu tu barulah dia orang boleh bergerak. Yang si Nurul sebenar dah menangis-nangis dah. Sebab dia tak sangka pada malam tu mereka berdua diganggu dengan sesuatu yang susah nak dijelaskan. Bila besok paginya diorang bercadang untuk tak nak cerita dengan mak ayah diorang. Sebab diorang tak nak mak ayah diorang jadi risau atau mengesyaki seseorang yang tak sepatutnya. Jadi biarlah diorang telan benda ni. Mulai daripada malam tu diorang berpakat untuk tidak tidur bersebelahan. Perlu ada bantal di tengah-tengah. Dan ada malam-malamnya Nurul jadian akan datang teman. Dan waktu Nurul nak tahu Nurul jadian datang teman, kata Nurul, bila suami dia tiba-tiba mengaji Quran sambil baring, baca Yasin lah, baca ayatul kursi, tahulah dia ada sesuatu yang teman. Kadang-kadang Nurul nampak, kadang-kadang Nurul tak nampak jadian tu. Jadi itulah nak tahu tandanya suami dia mengaji. Jadi keadaan tu menyebabkan si suami ni Kamil jadi murung. Dia rasa tertekan dengan tak cukup tidur, pergi kerja selalu tak fokus. Bila mak bapak tanya, dia orang malas nak bagi tahu, malas nak membesar-besarkan hal ni. Dia orang cuba hadapi sebaiknya. Jadi Nurul pula, dia kata, setiap kali pergi kerja dia rasa murung sangat sebab dia kesian tengok suami dia. Dia tak tahu macam mana nak buat dan tak tahu macam mana nak tolong. Jadi dia kata pada waktu dekat office tu, bila kawan-kawan semua dah tanya kenapa muka Nurul muram durjana semua. Muram durjana maksudnya muram je lah.
Jadi dia berceritalah dengan apa yang terjadi. Kawan-kawan dia cakap macam ni. Selalunya benda-benda macam tu kalah dengan ayat-ayat ruqyah. Adalah ayat-ayat dia. Jadi si kawan ni pun bagusnya pula ada kawan-kawan yang bawa buku ruqyah, buku ayat-ayat Al-Quran tu, bagilah pada Nurul pada hari yang sama. Jadi pada waktu tu dekat office, waktu-waktu rehat, Nurul bacalah ayat ruqyah tu, dihafalkan dengan niat malam nanti dia nak, kalau muncul sekali lagi Nurul jadian, dia nak baca ayat ruqyah tu. InsyaAllah dia kata, moga-moga Allah bagi pertolongan. Jadi balik daripada kerja tu, dia kata pada waktu tu badan dia cukup letih. Entahlah, dia kata selalunya tak macam tu. Pada waktu tu dia masih lagi ingat dia akan buat ruqyah untuk tolong suami dia. Dia tak beritahu suami dia waktu tu. Jadi pada malam tu dia orang tidur. Sepanjang malam sebelum tidur, Nurul duk menghafal ayat-ayat ruqyah tu. Hafal. Pada waktu tu dia tengok suami dia tak mengaji. Dengan kata lain, Nurul jadian tidak datang. Suami dia boleh tidur dengan lena. Jadi dalam keadaan dia menghafal ayat-ayat ruqyah tu dan tiba-tiba Nurul tertidur. Bila dia tersedar, dia rasa macam haus sangat. Tekak dia kering. Jadi dia pun pergilah ke dapur. Pukul berapa waktu tu? Lebih kurang pukul 2 ke pukul 3. Jadi dia pergilah ke dapur. Nak ambil air. Ni masih lagi dekat rumah mak bapak Nurul mak bapak Kamil. Jadi dia pun pergilah ke bilik, ke dapur, minumlah. Lepas habis minum dekat dapur tu, dia nak balik ke bilik dia. Waktu dia nak sampai dekat bilik dia tu, dia melintasi satu almari yang besar. Dan almari tu dalam keadaan gelap memang menakutkan. Tapi ada sesuatu yang pelik dekat almari tu. Dekat atas almari tu ada seseorang. Dia tak nampak mula-mulanya apa benda, macam kucing, dia kata. Macam kucing, macam suasananya gelap kan. Jadi nak pastikan apa pun tak dapat nak dipastikan. Untuk menjadikan keadaan waktu tu jelas, Nurul ni pergilah cari lampu, suis lampu. Dia nyalakan suis lampu. Bila suis lampu terbuka, yang dia nampak dekat atas almari adalah Umi. Waktu tu Umi dekat atas almari, tangan dia macam labah-labah, dia kata. Dengan rambutnya yang mengerbang, dia kata. Tiba-tiba waktu tu dia baru nak tegur Umi, kenapa Umi buat duduk rumah saya pukul 3 pagi? Dia baru nak cakap macam tu. Dia tak terfikir tahu waktu tu sebenarnya tu bukan Umi. Dan tiba-tiba Umi tu keluarkan lidah dia panjang, keluarkan ke bawah. Waktu tu dia dah gigil tak. Nurul dah gigil. Dia kata dia dah tak boleh nak buat apa. Dia dah gigil, rasa macam nak terkencing. Dan lidah tu tiba-tiba melibas, berayun, cuba menyentuh Nurul. Pada waktu tu Nurul menjerit Allahu Akbar. Pap, dia pingsan. Bila dia sedar-sedar, dia tengok kiri kanan dia dah ada suami dengan mak ayah mentua dia dengan keluarga adik-beradik. Suami dia semua dah ada. Jadi diorang semua tanya, kenapa? Apa benda yang berlaku? Jadi Nurul bagi tahu, sebenarnya tadi dia nampak Umi dekat atas almari, lidahnya panjang, matanya terbelalak. Waktu tu dia kata dia tak tahu nak cakap apa, dan dia cakap Allahu Akbar, dia pengsan. Jadi malam tu juga Nurul dengan Kamil ceritakan sebenarnya apa yang diorang alami selepas daripada kejadian almari bergegar. Bila dengar macam tu, mengucap panjang bapak Kamil, mak Kamil pun mengucap panjang. Jadi diorang syak yang buat ni semua adalah Umi. Jadi bila besok paginya belum sempat nak mengamuk ni, si bapak Kamil ni nak mengamuk cadangnya. Jadi lepas-lepas sarapan tu, dia dengan bini dia pun keluar daripada rumah. Belum sempat nak pergi rumah Umi kat depan rumah tu, dia orang dah nampak Umi dekat depan rumah cekak pinggang. Dia cakap apa macam ni? Dah kena dah padan muka korang. Itu yang dia cakap. Memang tak syak lagi lah, orang tua tu lah yang buat, yang mengantor-ngantornya. Jadi pada waktu tu si bapak dengan si mak tak yalah. Yelah, mak-mak kan senyap je lah kat belakang. Yang si bapak Kamil ni pergi dekat dekat Umi. Dia marahnya Umi. Dengan alasan dia kata, kau jangan kacau menantu aku, kau jangan kacau anak aku. Boleh tak engkau jangan mengamalkan ilmu-ilmu yang khurafat macam ni? Kau tahu tak nanti dekat akhirat kau kena bantai. Cerita segentar akhirat. Tergelak-gelak Umi. Itu urusan aku dengan Tuhan, bukan urusan kau, dia kata. Boleh jawab macam tu. Waktu tu makin teruklah si bapak tadi mengamuk depan si Umi ni. Dah habis mengamuk tu, Umi boleh cakap apa? Kalau kau tak sayang mulut kau, baik kau minta maaf kat aku sekarang. Kalau tidak, malam karang kau yang kena.
Oi, bapak dia kata, aku tak takut dengan kau, aku takut dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan yang satu. Terus diorang lelaki bini masuk rumah. Yang si Umi pun masuk rumah. Jadi pada malam tu, satu kejadian pelik berlaku. Waktu tu Waktu tu Nurul dan juga Kamil tengah tidur. Tiba-tiba pintu bilik diorang kena gendang. Buka pintu, Kamil buka pintu. Bila dia buka pintu, rupanya mak Kamil. Dia tanya dengan mak dia, mak kenapa? Mak muka mak pucat, mak serabut ni. Ayah kau hilang, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, si Nurul pun bangunlah. Kamil pun bangun, cari satu rumah ayah dia. Memang tak ada macam tanda-tanda ayah dia keluar dari rumah. So carilah dekat bawah katil, dekat almari pula, dekat dalam bilik air, dekat dalam stor. Cari segala tempat, jerit-jerit nama ayah dia. Ayah dia tak ada. Jadi Kamil bercadang, mungkin ayah dia keluar daripada rumah tapi bukan tak minta izin, tak beritahu mak Kamil. Jadi barulah Kamil pun siap-siap pakai baju yang sebetulnya. Dia pun bercadang nak keluar daripada rumah lah, nak bawa kereta, nak cari si bapak ni tadi. Baru dia buka pintu rumah, dia mengucap panjang. Rupanya bapak dia ada dekat luar pagar rumah dia orang. Dan bapak dia seolah-olah memandang rumah Umi. Dan yang lebih kesian lagi ialah bapak dia bogel. Dan bapak dia dalam keadaan yang tak ada satu urat benang pun. Jadi waktu tu Kamil kata dia sedih sangat-sangat. Dia bawa selimut, dia keluar daripada rumah. Dia kata mak dengan bini dia, dengan adik-beradik lain tunggu dalam rumah biar dibawa ayah dia. Jadi waktu tu dengan selimut, dengan hati yang sedih, dia pun buka pintu grill semua, dia buka pintu pagar, dia selimutkan bapak dia. Pada waktu tu dia tengok bapak dia mata terbelalak ke atas. Macam mandang sesuatu, dengan mulut dia tengah-tengah keluar liu. Dia kesian sangat tengok bapak dia pada waktu tu. Rumah Umi gelap je, tak ada apa-apa muka rumah Umi. Jadi bapak dia pun dibawa masuk dalam, disedarkan, dibaca-bacakan, diazankan. Akhirnya baru bapak dia sedar. Tanya dengan bapak dia, apa? Dia mimpi ke apa? Dia kata, dia mimpi. Dia kata dia tengah bergaduh dengan Umi dalam mimpi dia tu. Jadi bila anak-anak dia terangkan, sebenarnya bapak dia tengah berbogel dekat depan rumah Umi. Waktu tu bapak dia cakap, ini bukan main-main ni. Ini ilmu yang betul-betul keras. Esok paginya bila dia orang tengah sarapan dalam keadaan semua orang dah macam stres, tiba-tiba dia orang dengar ada orang gelak-gelak dekat depan rumah. Bila tengok daripada tingkap, rupanya Umi tengah gelak daripada halaman rumah dia. Dia boleh cakap apa? Padan muka kau bogel tengah malam. Padan muka kau semua orang nampak. Padan muka orang tua. Dia kata, ya Allah, orang apa macam ni kan? Jadi waktu tu satu keluarga ni malas lagi nak masuk campur. Dia memang pelik. Umi tu memang betul-betul pelik. Jadi diorang pun carilah, bincang macam mana nak menyelesaikan kes ni. Dalam perbincangan tu, rupanya salah seorang daripada kawan Kamil pandai tentang ruqyah-ruqyah ni. Jadi diorang pun kontak lah, carilah nombor telefon rumah orang tu, telefonlah rumah orang tu boleh datang. Dia kata dia boleh datang ubatkan. Jadi selang lebih kurang 2-3 jam lah, dalam tengah hari macam tu, keluarga lah, yang tukang ubat tu pun datang. Dan orang tu pula ada darah daripada Indonesia. Dia pula memang keluarga dia memang mengamalkan ruqyah agama Islam lah kan. Daripada tok nenek moyang dia yang berasal daripada Indonesia tu, dia kata memang itulah dia orang punya amal bakti. Jadi bila dia sampai dekat rumah tu, dia kata memang Kamil dan juga Nurul dah terkena sesuatu. Tapi dia kata benda ni masih lagi boleh diselamatkan. Diperlukan 2 barang. Yang pertama tebu warna hitam, yang kedua 4 biji telur ayam kampung. Jadi diorang keluarga ni mencarilah. Tebu hitam senang jumpa, telur ayam kampung susah jumpa. Sebabnya dan mengikut syarat perubatan, telur ayam kampung tu mestilah baru lagi dilahirkan. Dikeluarkan. Bolehlah lebih kurang. Maksudnya baru lagi lah telur tu keluar daripada perut mak dia. Cari, akhirnya jumpa juga dekat kampung-kampung, ke kawasan-kawasan KL tu. Bila dah jumpa, ustaz tu pun, yang tukang perubatan pun bacalah ayat-ayat ruqyah semua. Dibagi pada tebu dan juga telur tu. Dan telur tu perlu dialinkan.
ke seluruh badan pesakit. Dengan kata lain, Nurul kena alinkan telur kampung tu ke badan suami dia kena alinkan badan Nurul dengan telur tu. Maksud alin tu adalah golek-golekkan, golek-golekkan. Telur tu digolek-golekkan seluruh badan. Jadi dua telur tu perlulah dibuat sehabiskan semua bahagian kulit perlu dialinkan dengan telur-telur yang disediakan, yang durikiahkan. Jadi lepas habis upacara mengalin tu, dan depan-depan semua ahli keluarga, ustaz tu pun pecahkan setiap telur-telur yang dah dialinkan. Semuanya keluar darah dan rambut. Pelik gila. Dan yang lebih pelik lagi, walaupun yang dipecahkan hanya 4 biji telur, tapi dia punya banyak memenuhi satu besin. Hampir besin tu penuh dan melimpah. Memang tak logik, dia kata. Satu biji telur dipecahkan, keluar macam-macam, dengan nanah, dengan darah, dengan rambut, dengan pelik-pelik semua keluar. Jadi bila 4 biji telur dipecahkan, memang nak melimpah keluar dia punya isi dia tu. Tapi yang bagus ni, yang si ustaz yang mengubat ni, dia tak tanya pun siapa yang membuat ni. Cuma dia kata, kita pulangkan apa yang dia dah hantarkan. Bila habis upacara tu, semua ahli keluarga tu dengar, malam tu Umi menjerit-jerit, melolong-lolong. Antara perkataan yang dilolongkan adalah, kurang hajar kau pulang balik ilmu aku, kurang hajar, aku dah hantar, patutnya kau tak boleh pulang, patutnya kau mati dengan tu, kenapa kau hantar balik? Dia menjerit-jerit. Itu antara ayatnya yang Umi menjerit-jerit tu. Jadi memang confirm lah yang Umi lah yang hantar semua benda-benda tu pada keluarga ni. Sejak daripada tu, Nurul dan juga Kamil hidup aman bahagia, tak ada lagi gangguan-gangguan. Cumanya keluarga Umi sejak daripada kes tu mulalah huru-hara. Suami dia meninggal, anak dia yang sulung yang kononnya nak diceraikan, nak dikahwinkan dengan Kamil pun meninggal juga. Lepas tu Umi pula kena potong kedua-dua kakinya, sebab kencing manis dah buruk sangat kakinya. Jadi keluarga tu memang keadaan huru-hara. Tapi walaupun keadaan huru-hara, tetap juga si Umi tu maki-maki keluarga Kamil. Walaupun macam tu Kamil cakap, dia kesian sebab anak-anak Umi sejak daripada kes tu semua tak nak balik rumah. Sebab seolah-olah macam tak nak berkomplot dengan mak dia. Tapi kesian, tak ada siapa nak bawa Umi pergi hospital. Jadi adik-beradik Kamil juga yang bawa Umi pergi hospital, pergi buat dialisis, pergi buat check up. Tapi tetap juga kena maki, katanya keluarga durjana kata. Jadi nak buat macam mana, dia macam tu lah. Jadi sebenarnya diorang ni semua mula-mulanya terteka-teka. Kenapa Umi boleh buat macam tu? Padahal Umi tahu yang dia mustahil nak kahwinkan anak dia dengan Kamil. Lepas diselidik-selidik, rupanya keluarga Umi ni kemungkinan besar mengamalkan satu ilmu turun-temurun, iaitu ilmunya perlu dipraktikkan. Kalau tidak, keluarga tu akan mendapat musibah. Dengan kata lain, alasan nak kahwinkan anak tu adalah alasan je. Yang sebenarnya adalah dia memang nak cek pasal dengan keluarga Kamil, dan dia nak praktikkan ilmu dia. Sebab kalau dia tak praktikkan ilmu tu, ilmu yang dia ambil daripada keturunan dia tu akan makan diri dia. Itulah puncanya kenapa dia jadikan keluarga Kamil sebagai sasaran. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Cukup memberi pengajaran yang seram. Banyak babak tadi waktu abang cerita meremang. Kowe abang pun bertukar warna. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan hari jadi yang abang nak sampaikan. Yang pertama, abang nak ucapkan selamat hari jadi buat Miss Nani Love, yang mana hari jadinya jatuh pada 2 hari bulan 8 hari tu. Selamat hari jadi Nani daripada abang. Abang ucapkan semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Dan Nani minta doa daripada semua ahli keluarga JSPL, doakan dia supaya cepatlah dapat anak.
Ucapan hari jadi yang kedua abang tujukan buat sahabat baik abang sejak daripada zaman sekolah sampailah sekarang. Dia adalah seorang penulis yang cukup terkenal dalam buku-bukunya yang bernama Kusyahirah. Jadi daripada saya ucapkan selamat hari jadi buat Kusyahirah yang jatuhnya pada 19 hari bulan 8 itu. Semoga panjang umur, murah rezeki, berikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan ku dunia dan di akhirat. Bukan ku lah, tapi Kusyahirah lah. Dan kami dah bersahabat baik cukup lama, dah lebih daripada 25 tahun. Jadi semoga kerjaya penulisannya akan bertambah maju di masa akan datang. Ucapan hari jadi yang ketiga ni diucapkan oleh seorang adik yang bernama Sakinah. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat mak, ayah dan juga kakak dia. Sebabnya ketiga-tiga orang ni yang penting dalam hidup dia ni lahir pada bulan 8. Yang pertama dia nak ucapkan selamat hari jadi buat mak dia iaitu Salmah Saari yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 8 dengan ucapan terima kasih melahirkan dan membesarkannya. Dia kata adik sangat sayang ibu. Dan ucapan hari jadi yang keduanya diucapkan buat ayahnya yang bernama Sofian Nordin yang mana hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 8 hari itu dengan ucapan terima kasih sangat-sangat menjadi ayah yang cukup sempurna untuk anak-anaknya, terutama untuk Sakinah. Dia sangat sayang ayah dia. Dan ucapan hari jadinya yang ketiga buat kakaknya yang tersayang. Dia minta maaf sangat-sangat. Dia kata kat kakak dia kalau dia selama ni banyak buat salah dan menyakitkan hati kakak dia yang mana kakak dia tak pernah pun balas apa-apa. Dia kata selamat hari jadi kakakku yang tersayang yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 8 yang hari itu. Dan dia cakap untuk ketiga-tiga orang yang dicintainya, didoakan semoga ibu, ayah dan juga kakaknya akan sentiasa dirahmati Allah dan dia berharap semoga mereka sekeluarga dapat berkumpul di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang ketiga disampaikan oleh seorang mak sedara yang bernama Oni. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak buahnya iaitu Afif Ikwan Ros Azman yang mana hari jadinya jatuh pada 11 hari bulan 8 hari itu. Dia kata dengan ucapan selamat hari jadi buat anak buahku, semoga menjadi insan yang cemerlang dan sentiasa dirahmati Allah di dewasa nanti. Dan ucapan yang terakhir datangnya daripada seorang bonda yang bernama Amy, bonda Amy. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang jatuh pada 9 hari bulan 8 yang hari itu. Jadi dia kata selamat hari jadi buat anak andaku Muhammad Aril Ryan yang mana hari jadinya yang ke-15. Dari bonda-bondanya ucapkan selamat hari jadi dan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang terbaik dan dipermudahkan segala urusan. Setakat itu cerita abang untuk hari ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Jadi jangan lupa mana-mana yang nak rasa kek coklat yang keluarga abang hasilkan, boleh tekan link yang abang sediakan di setiap video, di bawah setiap video. Dan promosi sambal lara masih berjalan. Promosi sambal lara berjalan. Itu adalah promosi baru. Beli 3 bungkus, abang jual dengan harga RM33. Promosi perapan sate, beli 3 bungkus dengan harga RM80. Kita kasih murah-murah lah sebab sekarang ni harga barang dah mula jatuh. Mungkin disebabkan oleh pilihan raya kot. Harga barang kawalan. Okeylah, terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita abang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.